Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Kita jumpa lagi borak-borak kita nih. Siap tuan-tuan. Hari ini COVID meningkat banget, COVID. COVID hari ini gila. Kan? Cepat tuan-tuan, saya cek dulu. Oke. Udah apa? Kita dengar lagu-lagu dulu. Dengar lagu aja Pak. Tolong kongsi ya, tolong kongsi. Saya mau buat kenyataan nih. Apa nih? Daripada kita boring-boring, baik kita bercerita dulu nih. Tolong kongsi. Kongsi, kita bercerita nih. Apa masalah nih? Hai. Oh ini. Sekejap tuan-tuan. Oke. Mana sudah orang-orang Perikatan Nasional yang kuat? Kuat marah dengan aku tuh. Dan aku membebel di Facebook dia marah pula. Bengok punya penyokong Perikatan. Dan oke, kasih biar ramai dulu sedikit, baru kita bercerita nih. Dan aku rasa semua rakan-rakan ini ada di rumah sudah ini. Bukalah lepaku, kita bercerita nih mengenai isu rakyat. Oke? Hai. Siap. Oke. Mana sudah nih? Aduh, kacau. Aduh, tuan-tuan, inilah hari ini kan rakyat komplain dengan aku mengenai mereka nih kan tidak puas hati dengan kerajaan Perikatan Nasional.
Sekarang rakyat makin, kata orang kan, geram, kan? Makin kalau boleh kan, kalau bolehlah, rakyat punya permintaan kan. Kalau boleh dia bilang bagus buat PRU, dia bilang. Kita mau tukar juga di Perikatan Nasional. Nah, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sampai rakyat pun menyokong sudah kan PRU. Diadakan PRU secepat mungkin. Rakyat tidak tahan sudah. Tidak tahan sudah dengan kekejaman kerajaan Perikatan Nasional. Itu sebab balik-balik aku bercakap sama terutamanya orang Borneo ni. Ismail Sabri ni tidak boleh pakai. Tapi ada orang Borneo tidak percaya apa yang saya cakap. Kan? Kamu tahu ke Ismail Sabri ni? Kan? Dia ni sebelum dia menjadi Perdana Menteri, kamu tahu kan? Pernah dia menghina perjuangan kita. Kan? Dia hina perjuangan kita. Perjuangan MA 63, dia hina rakyat Borneo yang memperjuangkan, yang menyuarakan di parlimen tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, aku cakap sekali lagi ya. Ismail Sabri sebelum dia menjadi Perdana Menteri, untuk pengetahuan kamulah kepada rakyat Borneo Utara ya, dia telah menghina MA 63, perjuangan rakyat Borneo Utara, pemimpin-pemimpin daripada parti politik yang lain itu. Kan? Dia hina kita ni. Kita konon, masa tu di parlimen dia membahas kan, tahun 2019 tu, dia hina perjuangan MA 63, Perjanjian Rakyat Borneo Utara. Perjuangan kita semualah. Sampai dia cakap, dia ketawakan bahawa perjuangan MA 63 tidak betul, dia bilang. Itu sebelum dia menjadi Perdana Menteri tu. Itu sebab kamu jangan heran kenapa saya bantah Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, begitu bang. Dia hina kan. Okey, kalau rakyat Borneo Utara kalau ada maruah kan, kalau rakyat Borneo Utara ataupun pemimpin-pemimpin parti kan, parti Borneo ni yang telah menyokong Perikatan Nasional, sepatutnya mereka ada maruah. Tapi parti-parti Borneo ni yang menyokong Perikatan Nasional, terutama si Ismail Sabri itu, mereka betul-betul tiada maruah. Mereka sudah jadi hamba kepada kerajaan Ismail Sabri. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Ismail Sabri hina perjuangan kita. Dia ketawakan perjuangan kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Aku cakaplah dulu mengenai Ismail Sabri ya, sebelum saya bercerita mengenai kes COVID ni. Dia hina perjuangan kita. Dia ketawakan perjuangan kita di parlimen. Konon perjuangan MA 63 ni tidak betul. Tidak masuk konon di akal mereka ni. Itu penghinaan Ismail Sabri kepada kita semua. Dia bukan hina satu orang tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukan hina satu orang rakyat Borneo Utara. Dia hina kita semua termasuk kami revolusi ini. Dia hina perjuangan kita. Sebab perjuangan kita ni menuntut kemerdekaan daripada kerajaan persekutuan. Tapi masa dia bebas di parlimen tahun 2019, dia berucap di parlimen bahawa konon perjuangan MA 63 ni tidak betul. Saya cakap balik-balik sama kamu ni. Mana tahu ada yang belum dengar kan? Bilang Ismail Sabri, masa dia belum jadi Perdana Menteri, dia hina perjuangan kita, dia hina tuntutan rakyat Borneo Utara, dia hina pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan MA 63 tu. Dia hina, dia ketawakan. Cuba tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan type kan perbahasan di parlimen tahun 2019 Ismail Sabri. Dia hinanya kita. Aku makin panas dengan Ismail Sabri. Dia hina perjuangan kita. Dia tidak fikir bahkan Ismail Sabri ini. Kamu dengarkan ini tuan-tuan.
Dia hina perjuangan kita. Nah, kau tengok kekejaman troknya Ismail Sabri, dihinanya perjuangan kita. Aku harap kamu kongsilah kan, biar orang dengarlah apa yang saya cakap ni. Hari ini aku hentam Kerajaan Perikatan Nasional. Aku hentam. Tolong kamu kongsi, sebab kalau tidak aku cakap balik-balik nanti kan. Biar aku cakap satu kali, begitu Bang. Kamu kongsi tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat live nih, ini adalah suara hak kita. Oke, aku harap tuan-tuan dengar. Halo, halo. Kamu kongsi kenyataan aku hari ini, kan? Aku akan bercakap mengenai bahawa si Ismail Sabri Perdana Menteri sekarang ni, dia anti kepada rakyat Borneo, dia anti kepada pejuang-pejuang, dia anti kepada hak-hak kita, dia anti kepada perjuangan kita dan juga suara kita. Apa yang kita perjuangkan, Ismail Sabri dia menghina perjuangan kita. Dan aku pelik kepada parti-parti Borneo yang telah bersukongkol dengan Perikatan Nasional yang tiada marwah langsung tu, kan? Dihina kita punya perjuangan, tapi masih lagi diorang ikut, masih lagi diorang sokong itu Perikatan Nasional, masih lagi diorang sokong si Ismail Sabri. Bayangkan. Tadi aku nampak berita tu kan. Halo, dengar sudahkah? Halo, coba kamu cek, dengarkah suara saya nih? Halo? Dengar sudah kan? Coba kamu komen kalau dengar, tolong dulu. Boleh bah kalau kamu. Saya bagi cincin ini, no problem. Saya bagi, oke. Ya, saya baca komenmu nih puan. Dia ada baca. Nanti saya bagi cincin. Saya kirim pergi Semenanjung sana. Pergi Semenanjung. Ay, tidak dengar lagi. Apa masalah nih? Inilah ini kalau kata orang kan, kita punya apa nih, barang peralatan segala ini tidak berapa canggih, bilang orang beginilah dia tidak dengar. Oke, aku mau beritahu kan, aku mau beritahu rakyat Borneo Utara kan, perjuangan Perikatan Nasional. Kenapa aku cakap Perikatan Nasional? Tentu kamu heran kenapa saya sebut masih Kerajaan Perikatan Nasional ini masih lagi memerintah. Kenapa? Coba kamu tanya kenapa begitu. Ya, insya Allah kita dapati sudah nih. Ada pati sudah, kita dapati revolusi. Pati revolusi di kan, bagi saya lah kan, tidak tahu lah bagi lain kan, yang memperjuangkan betul-betul hak rakyat Borneo Utara. Dan kadang-kadang aku pelik juga. Kadang-kadang aku pelik juga kan. Apa nih rakyat kita di Borneo ni lah kan, rakyat kita di Borneo kan. Iya betul. Kau cakap ni betul nih. Al-Fadah memang betul kau cakap. Cuma pemimpin kita di apa nih kata orang, pemimpin kita di Borneo ni, pati-pati Borneo ni kan, mereka ni tidak yakin dengan, mereka tidak yakin kepada diri diorang bah.
Itu yang diorang sentiasa menjadi hamba Pati Malaya. Kan? Begitu. Anak hamba Malaya. Kadang-kadang di komen di Facebook aku nampak dia bilang, kan apa ni macam-macam lah di komen di Pati Malaya tu, apa ni macai tu pengangkat najis Malaya. Sebenarnya betul apa yang di komen di Facebook tu. Sebenarnya betul, begitu bah. Kita ni kalau kita mau berjuang sebenarnya kita kena yakin dengan diri kita, begitu bah. Bukannya kata orang kan, tak semestinya kita memperjuangkan hak kita tu, kan yang aku cakap video yang lepas tu. Tak semestinya kita memperjuangkan hak boteo ni kita anti kepada Semenanjung, tidak, bukan itu. Sebenarnya pemikiran macam tu langsung tak boleh pakai tuan-tuan dan puan-puan. Kita mau memperjuangkan hak kita. Tidak ada ceritanya yang kena, tidak ada kena mengena dengan anti siapa, tidak ada. Sebenarnya tidak ada tu. Cuma ada orang-orang Borneo yang terlampau bilang orang kan terlampau gila dengan Pati Malaya, kan? Sampai mereka boleh cakap, konon kita bersuara ni, kita memperjuangkan hak rakyat Borneo Utara ni, konon mereka bilang agresif. Ada orang cakap dengan saya begitu. Konon kita memperjuangkan ni hak, kita menentang dan kita menuntut hak kita tu kan kepada kerajaan persekutuan. Konon kita ni agresif. Bayangkan bah, sampai ke sana otak tu bah. Lucu kan? Kita memperjuangkan hak kita, dicakap kita agresif, dicakap kita melampau, dicakap kita anti, macam-macam lah. Itu yang bercakap orang Borneo sendiri yang telah menjadi hamba kepada Pati Malaya. Diorang bercakap tu, begitu betul. Jadi diorang punya otak dia pun tak betul lah sudah bagi saya, begitu lah. Jadi kita cerita kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri ni dia masih sorry. Tadi berita tu kan aku nampak kan di Malaysia Kini kan. Aku ketawa lah berita tadi tu. Sambil aku minum betul kan? Sambil aku minum, aku terbaca berita di Malaysia Kini tu kan. Terkejut saya. Kata berita tu kan. Konon si Muhyiddin menjadi timbalan Perdana Menteri. Aduh, azan tuan-tuan lah. Kita lihat dulu azan. Nanti kita sambung, okey? Malam ni kita bercerita tentang hak rakyat Borneo ni. Malam ni, insyaAllah. Azan tuan-tuan, kita berhenti dikejap. Azan.
Okey, habis sudah azan kita sambung balik. Aku terbaca tadi. Aku mau ketawa apa aku ni sebenarnya. Okey, saya WhatsApp kamu. Makasih Al-Fadah Haji Makbul Tantung. Saya WhatsApp kamu insya-Allah. Makasih kena menyokong perjuangan kita ni. Okey, aku cerita tadi dengan berita. Berita di Malaysia kini, aku terkejut tadi tu. Konon, kan? Tapi bukan konon, memang betul lah ini, kan? Halo? Konon, si Muhyiddin Yassin akan dilantik timbalan Perdana Menteri. Aku terbaca tadi tu berita kan. Saya pun ketawa lah. Ini kau tengok permainan ini, kita cerita permainan kerajaan persekutuan. Mesti mesti yang menjadi Perdana Menteri itu kan, mesti mereka juga pusing-pusing juga tuh. Coba kamu kaji. Kita cerita dengan baru-baru ini desakan rakyat dan kepada Muhyiddin supaya dia letak jawatan, kan? Okey. Rakyat dia mau Muhyiddin Yassin tumbang. Betul ke tidak? Okey sudah kan? Lepas tu dia sudah letak jawatan. Sekali dia letak jawatan, kan? Harapan rakyat ni mau berubah untuk pemimpin sebenarnya, kan? Mau berubah ni. Termasuk saya bising masa tu. Sampai saya guna joker. Kan? Sebab joker tu dia protes kepada kerajaan si Muhyiddin Yassin. Saya guna joker. Begitu betul. Mungkin saya akan guna joker. Saya akan guna joker juga balik. Kalau saya nampak Ismail Sabri ni dia buat PKP penuh balik macam tahun lepas tu, aku akan buat guna joker untuk protes saya kepada Ismail Sabri. Okey, kita cerita. Selepas si Muhyiddin letak jawatan, kan? Tiba-tiba Ismail Sabri yang menjadi Perdana Menteri. Kan? Sebenarnya rakyat mau tu sebenarnya. Ini kita cerita di persekutuan. Sebenarnya rakyat ni dia tidak mau Perikatan Nasional. Asal daripada Perikatan Nasional, rakyat tidak mau sudah tu. Begitu bang. Itu sebab sepatutnya yang dipanggil pembangkang. Begitu betul. Kalau dikira lah, sebab yang menyokong Ismail Sabri ini, untuk pengetahuan kamu, yang menyokong si Ismail Sabri adalah pemimpin Perikatan Nasional, bukannya rakyat. Perlu dipaham nih. Aku ucap sekali lagi ya. Yang memilih Ismail Sabri ini menjadi Perdana Menteri, tolong kamu kongsi. Yang memilih Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri adalah pemimpin Perikatan Nasional. Kan? Perikatan Nasional yang memilih Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tapi rakyat dia tidak mau perikatan. Nah, coba tuan-tuan kaji tu. Coba tuan-tuan fikir tu. Kan? Rakyat tidak mau perikatan. Memang tak maulah kau sudah ni. Kau rakyat sudah bising ni sebenarnya. Tetapi pemimpin sokong Ismail Sabri bermakna, tuan-tuan dan puan-puan, bermakna masih Perikatan Nasional. Lemas saya. Kan? Kita mati-mati bersuara, kita tidak mau Perikatan Nasional sama pemerintah. Begitu bang. Kan? Lepas tu aku ada suarakan. Aku suarakan kita mau timbalan Perdana Menteri, kita mau daripada Borneo. Kan? Pilih timbalan Perdana Menteri daripada Borneo. Borneo Utara. Yang kerajaan Malaysia cakap Sabah. Kan? Dia Sabah, diorang panggil Sabah. Sabah negeri Sabah. Begitu. Sepatutnya mereka bagi kepada kita. Maksud kita kan kerajaan persekutuan pilih daripada
Borneo Utara menjadi timbalan Perdana Menteri. Begitu bang. Tapi berita tadi itu aku ketawa lah juga kan. Si Muhyiddin. Aduh, lucu lah. Itulah aku bilang kan, ada aku buat live yang video lepas tuh kan. Ismail Sabri ini katun. Aduh, katun betul nih. Nah, katun, Perdana Menteri katun nih dia pilih si Muhyiddin menjadi timbalan Perdana Menteri. And pusing punya cerita, and perikataan lah juga memerintah. Nah, bayangkan. Itu sebab pada aku cakap kemarin live aku. Kalaulah, contoh kan, kalaulah hari ini PRU kan, PRU hari ini konform Perikatan Nasional selamat tinggal. Kenapa saya cakap selamat tinggal? Sebab rakyat tidak mau Perikatan Nasional, memang tidak mau nih. Aku harap pembangkang bersatulah kamu di Semenanjung tuh, di persekutuan tuh, kamu teruskan perjuangan pembangkang. Saya beritahulah, pembangkang di kerajaan persekutuan di Malaya tuh kan, kamu berjuanglah bisa-bisa, kamu tawan dah tuh Perdana Menteri. Kamu ambil lah tuh, ini pembangkang saya mencerita, pembangkang ambil lah tuh Perdana Menteri, tetapi kamu kena bagi jawatan timbalan Perdana Menteri kepada kami, kepada rakyat Borneo Utara. Kenapa? Kenapa perlu kita mesti dapat jawatan, kota jawatan timbalan Perdana Menteri? Sebab ini aku ada cakap lah live aku berapa kali itu. Tanpa Borneo, kan dengar lah? Tanpa Borneo Utara dan juga Sarawak, negara Malaysia tidak akan tertumbuh. Percayalah kamu. Okey? Tanpa Borneo Utara dan juga Sarawak, negara Malaysia tidak ada, tidak akan wujud. Dia tidak akan wujud, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab pada aku cakap bahawa kerajaan persekutuan ni sudah lupa diri. Mereka sudah lupa. Mereka sudah lupa tanpa kita ni, tanpa Borneo Utara dan Sarawak ni, tidak ada negara Malaysia itu. Jadi mereka sudah sombong, mereka sudah ego, mereka sudah belaga, mereka sudah sombong, macam-macam lah. Ini aku berani cakap, ini betul, ini fakta untuk pengetahuan kamu tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa Borneo Utara dan juga Sarawak, tidak ada negara Malaysia ini, tidak ada. Memang tidak ada pun. Jadi kerajaan persekutuan sudah lupa kata. Ini saya mau kasih ingat lah. Saya mau kasih ingat kepada kerajaan persekutuan. Saya mau kasih ingat. Kamu kongsi biar mereka dengar nih, apa yang saya cakap nih. Aku cakap sekali lagi, oke? Tanpa Borneo Utara dan Sarawak, negara Malaysia tidak akan wujud. Tidak ada negara Malaysia kalau tiada Borneo dan Sarawak ni. Aku harap kerajaan persekutuan dengarlah apa yang saya cakap ni. Ini fakta, ini bukannya dipungut-pungut nih. Ini betul nih. Okey, aku mau tanya kerajaan persekutuan. Okey, aku mau tanya. Masa pemungutan suara tu. Ini saya mau kasih ingat kepada kerajaan persekutuan, okey? Sebab apa? Kenapa malam ni aku mau kasih ingat mengenai pembentukan Malaysia? Kenapa saya perlu ulas pembentukan Malaysia malam ni? Kerana Ismail Sabri telah menghina tuntutan pemimpin-pemimpin di Borneo Utara. Tuntutan itu ialah MA 63 Ismail Sabri telah ketawakan. Ismail Sabri telah menghina perjuangan rakyat Borneo Utara dan pemimpin-pemimpin termasuk kita semua. Kita telah dihina sebab MA 63 itu adalah perjuangan pemimpin-pemimpin kita. Dan kita semua kita perlukan tu perjanjian tu. Kita perlu masa gesaan daripada pemimpin Borneo tu.
Kan aku nak beritahu ya, pemimpin-pemimpin daripada Borneo Utara ni, parti-parti politik, tak kira lah parti siapapun, kan, dia mau perjanjian 20 perkara, kan, MA 63 tu dikaji balik betul, sebenarnya begitu. Tetapi Ismail Sabri tu tak faham, dia bodoh. Ismail Sabri ni dia tidak otak. Dia langsung tidak otak, tidak pemikiran. Dia sanggup hina suara kita, dia sanggup hina permintaan kita. Dia tidak fikir tanpa Borneo Utara dan Sarawak tidak ada di negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak akan wujud di negara Malaysia ini tanpa kita, tanpa Borneo. Aku cakap balik-balik kan, tanpa Borneo Utara dan Sarawak tidak ada negara Malaysia. Tidak ada sebenarnya. Kan, tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab mati-mati aku bantai Ismail Sabri ini. Aku tahu dia ni jenis yang menghina kepada kita, sehingga sehingga MA 63 itu dihinanya, diketawakannya di parlimen. Bukan itu memalukan. Itu sebab aku cakap awal tadi, pemimpin parti-parti di Borneo ni yang telah menyokong Perikatan Nasional, tidak ada maruah mereka. Tidak ada maruah dia. Sekis tokoh, tidak ada maruah. Aku tidak tahulah apa aku cakap. Kalau contohlah aku berdepan dengan Ismail Sabri ini saya. Kalau aku berdepan dengan dia hina perjuangan kita ni, MA 63 ni, aku tampar Ismail Sabri, sekis tokoh kamu. Kenapa? Sebab dia telah menghina suara kita, dia telah menghina tuntutan kita. Dia langsung tidak menghormati suara kita ni. Balik-balik dia saya cakap lah. Tanpa Borneo Utara dan Sarawak, mana ada Malaysia? Dia tidak fikir perkara tu, kan? Dia langsung tidak otak. Sampai dihina kita punya tuntutan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang aku sampaikan malam ni, kan? Bahawa kita sebagai rakyat Borneo Utara, kan? Rakyat dan juga pemimpin-pemimpin, kita telah dihina, diketawakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nasib kan Facebook aku ni kan, aku tidak boleh post video lah dalam ni. Disekat saya punya video ni. Kalau tidak aku post di Facebook aku, ucapan si Ismail Sabri, dia menghina tuntutan kita MA 63. Nasib tidak boleh post ni. Tidak boleh post, nasib lah. Tapi tidak apa, aku boleh kasih dengar kamu sini ya. Saya kasih dengar kamu. Kejap ah. Dengar sejaklah ucapan dia tu. Kejap ah. Mana sudah ni? Ada ni tuan-tuan. Kejap ah. Sembang-sembang kita malam ni. Nasib dah hujan oh. Mana sudah ucapan si bengok ni? Mana sudah? Sekejap tuan-tuan, aku posting kamu video ucapan dia ni. Ni, kamu dengar ah? Baik, yang saya bersetuju dengan rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak, kerana pilihan ini tidak membawa erti apa-apa pun. Ya, hanya masih lagi menyebut negeri, cuma dulu satu lain. Dan sekarang ini itu ada A dan B tadi, itu saja. Sedangkan tuntutan dan kehendak daripada sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak lebih daripada soal negeri. Dulu semua A, sekarang A, B saja. Jadi tidak ada membawa apa-apa mana. Seolah-olah kelas, second class. Boleh, rating downgrade. Pindaan ini seolah-olah nak mempermain-mainkan. Terima kasih. Sabah dan Sarawak. Kita tak jadi. Jadi sebenarnya kalau pindaan ini melibatkan tuntutan
dan perkara yang berkaitan dengan apa nama hak dan yang dituntut di bawah MA 63 itu yang terbaik, bukan setakat dua lain saja mengenai negeri-negeri di Sabah dan Sarawak. Kamu dengarkan tuan-tuan dan puan-puan. Dia ketawakan masa dia bersidang tuan. Dia ketawakan. Dia menghina tuntutan MA 63. Dia hina. Dan itu dia belum dia belum lagi jadi Perdana Menteri. Dia telah menghina perjuangan kita. Sekarang jadi Perdana Menteri. Kan? Nasib tidak terang bagi. Kamu dengarkan tuan-tuan dan puan-puan, penghinaannya, kan? Itu dia belum jadi PM, penghinaannya kepada suara-suara pemimpin-pemimpin kita. Nasib di masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, aku bukan di parlemen, bah. Kan? Cubalah kalau masa itu dia berucap aku di parlemen, terkenalah dia ni, kasut aku diterbang pergi muka dia. Nasib lah kan masa itu. Saya belum jadi ahli parlimen. Sampai sekarang lah belum juga. Begitu Pak. Contohlah kalau aku di masa itu di parlimen, dia hina perjuangan kita ni. Aku akan umpan dia pakai kasut. Saya tidak peduli. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Dia telah menghina maruah kita. Dia tidak fikir tanpa ni Borneo ni dan Sarawak ni mana ada negara Malaysia. Betul kan tidak? Bikin panas juga kadang-kadang kan? Bikin panas. Nah inilah tuan-tuan kan. Ini saya mau beritahu dengan rakyat Borneo Utara. Tolong kamu fikir dengan matang, kan? Kamu berfikir, kan? Lepas saya buat live ni, kamu berfikir masa depan kita tidak lama lagi akan hilang. Percayalah kamu sama saya. Percayalah kamu. Itu saya selalu bercerita dengan kawan, kan? Bercerita dengan kawan, kan? Aku ni kadang-kadang kalau aku jumpa rakan-rakan aku di kedai kopi, saya jumpa kan. Waktu saya ni orang kaki lima, belum jadi YB pun, belum jadi wakil rakyat, dan kaki lima lah gitu. Jadi aku selalu bercakap, kan? Aku selalu bercakap mengenai kemerdekaan Borneo Utara ni, selalu bercakap. Dalam live ni pun aku akan bercakap. Kenapa? Sebab itu adalah hak kita tu. Tak perlu kita takut, tak perlu kita malu, tak perlu. Kita teruskan perjuangan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada pendapat-pendapat daripada orang-orang Borneo yang aku kenal. Konon, aku mau cerita sini ya. Konon Borneo Utara ni tak boleh merdeka. Begitu pemikiran mereka. Tak boleh merdeka Borneo ni, tanah kita ni, kan? Tempat kita ni tak boleh merdeka. Jadi aku bagi tahulah dengan dia orang, tuan-tuan dan puan-puan. Aku bagi contoh negara-negara lain, macam Scotland, Timur Leste, banyak lagi yang merdeka pada tahun 2019, tahun 2019, tahun 2018, ramai kan yang masa ni negara yang sebelum Covid ni kan
Atau yang masa Covid ini pun ada juga negara yang sudah merdeka. Diorang memperjuangkan tuntutan mereka kepada kerajaan persekutuan. Kan? Dan negeri-negeri itu tidak bersetuju dengan pemerintahan tu. Jadi mereka suarakan, buat pungutan suara. Boleh pun merdeka macam Scotland tu. Dia boleh tuntut pun, boleh dia tuntut pun. Apa masalah dia? Apa masalahnya kalau kita memperjuangkan kemerdekaan Borneo ni? Apa masalahnya pula? Kan? Jadi aku cakap sama dia orang macam tu. Aku cakap macam itulah sama mereka. Dia orang terdiam, tuan-tuan dan puan. Itu aku beritahu. Kalau kita bersatu, kan? Kita bersatu memperjuangkan freedom North Borneo daripada kerajaan persekutuan. Tak mustahil kita boleh merdeka ni. Percayalah kamu sama saya. Tidak ada yang mustahil. Itu yang aku cakap. Kamu tahu tak Scotland tu, kan, boleh keluar daripada negara besar seperti England, seperti negara-negara barat tu. Dia orang boleh merdeka pun. Padahal bukan alang-alang. Dia orang bawa isu tuntutan mereka keluar daripada negara tu, kesatuan Eropah tu, daripada genggaman kerajaan persekutuan, daripada England tu. Boleh pun tuan-tuan merdeka. Ya, aku cerita sama dia orang begitu kepada rakan-rakan. Terdiam rakan-rakan. Mereka ni macam tiada keyakinan mereka memperjuangkan yang betul, memperjuangkan hak yang betul. Tidak ada, tidak berani. Macam isu minyak tu, aku ada cerita. Dah 2-3 hari 4 hari lah begitu kan isu minyak tu. Isu minyak kita ni di Borneo Utara ni, kan, di Borneo ni. Kita punya ini satu isu saya kita cerita dulu di isu minyak ni. Hasil minyak, tuntutan pemimpin-pemimpin kita isu hasil minyak ni baru satu ni tidak tercapai sampai sekarang. Tidak terlaksana sampai sekarang. Tidak diluluskan oleh kerajaan persekutuan sampai sekarang. Kenapa? Ini persoalan dia. Di mana kelemahan pemimpin-pemimpin kita sehingga menuntut hasil minyak baru 20, sebab dia orang tuntut ni 20% sebenarnya. Parti-parti politik tu macam parti warisan, dia tuntut 20% kan. Minyak tu parti warisan dia tuntut 20%. Itu parti warisan. Masa dia memerintah tu, kan? Masa dia memerintah pun dia tidak boleh tuntut 20%. Bayangkan kelemahan perjuangan kita ni. Kita ni sebenarnya masih lemah, tuan-tuan. Kita masih lemah lagi. Begitu, Bang. Lain macam saya, perjuangan saya ni, pengetahuan kamu, aku mau beritahu lah. Perjuangan saya akan tuntut 50% hasil minyak tu. Kalau saya lah kamu tanya, begitu. Jadi tuan-tuan kan, aku mau beritahu kamu kan, kita perlu bersatu lah kan. Pilihlah parti politik yang betul-betul pemimpin dia tu kan, ada dua kamu pilih pemimpin ni, ada dua nih. Kalau ada dalam pemimpin tu ada dua sifat nih, kamu tolak tu pemimpin. Pertama, gila harta, gila duit. Pertama. Kedua, gila kuasa. Dia mau jawatan. Itu pemimpin tolong kamu perlu tolak tu pemimpin. Sebab ramai orang-orang kita ni daripada Borneo ni yang gila jawatan. Dia mau jawatan, tapi tak pandai berjuang. Nah, bayangkan. Dia mau jawatan tinggi-tinggi, bukan sembarang jawatan dia minta, kan? Sampai tinggi betul lah dia minta jawatan, tapi tak pandai berjuang. Tidak ada pendirian, tapi jawatan dia mau. Jadi tidak boleh kamu pilih pemimpin macam tu. Yang rakyat pilih ini, pertama, memperjuangkan first kemerdekaan. Itu yang penting. Kita pilihlah pemimpin yang yang berjiwa freedom atau kemerdekaan ni. Itu yang kamu pilih. Rakyat harus mesti pilih pejuang begitu. Pilih pejuang yang berjiwa kemerdekaan tu. Sebab pemimpin yang berjiwa kemerdekaan ni, dia bukan senang dibeli oleh parti-parti lain, bukan senang.
Jadi penting kamu pilih yang aku cakap tadi itu. Begitu Pak. Kan? Jadi itu saya nak cerita. Aku mau cerita balik pasal Ismail Sapri. Dia telah menghina. Dia menghina perjuangan kita. Dia ketawakan perjuangan kita. Sekarang ni dia sudah menjadi Perdana Menteri. Otak dia ini tidak betul tuan-tuan. Tidak betul Ismail Sapri ini. Masih lagi Perikatan Nasional berkuasa. Okey, ada juga tanya sama aku tadi. Tanya kan. Dah apa aku cakap balik lah kan. Mungkin ada yang tidak terdengar kan. Atau tidak ternampak live saya sebelum ni kan. Saya akan bagi tahu. Kau tahu kah tuan-tuan dan puan-puan, ditanyanya aku. Kau tahu apa yang ditanya? Konon, kenapa saya ni kan menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Padahal saya ni konon tidak mau Parti Malaya. Itu yang ditanya sama saya. Kan dia tanya. Aku cakap sekali lagi ya. Kenapa konon aku menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Tapi aku tidak mau Parti Malaya. Okey, aku jawab. Saya sokong dia menjadi Perdana Menteri. Kan. Bagi saya lah, ini bagi saya. Kita tes lah dulu. Macam mana cara dia di kerajaan persekutuan. Begitu Pak. Apabila dia menjadi Perdana Menteri, aku cakap balik kan. Apabila dia menjadi Perdana Menteri, kami pejuang revolusi ni kan. Mana-mana parti politik di Borneo yang berminat pun silakanlah kan. Kita akan beritahu Anwar Ibrahim. Kita akan beritahu Ibrahim, tolong jangan kacau Borneo. Biar kita mentadbir sendiri di Borneo Utara. Itu sebenarnya. Tapi perjuangan kita menuntut kemerdekaan ini, revolusi akan teruskan. Saya akan teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Tidak salah kita memperjuangkan di tanah air kita. Tidak ada salahnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang aku jelaskan kepada kawan-kawan lah yang mau tanya aku tadi. Aku beritahu. Baru dia faham. Okey. Dan juga kita cerita pasal COVID. COVID. Okey tuan-tuan. Aku nampak tadi kes COVID ni sebenarnya kan susah mau cakap tuan-tuan. Kan? Kes COVID hari ini 22.599. Okey. Kes COVID hari ini 22.599 kes COVID hari ini. Bayangkan tuan-tuan, makin naik tuan-tuan. Aku dah tahu apalah kita cakap ni pasal kes COVID. 22 bahkan hari ini. Kan? Hari ini kes COVID 22 bahkan 599 kan. Itu yang dibagi tahu oleh KKM lah. Kau tengok tuan-tuan dan puan-puan, kes COVID lah. Aduh, susah mau cakap tuan-tuan. Okey. Mengenai mana sudah ni? Hai. Mana sudah aku tulis tadi ya? Okey. Hari ini cerita hari ini. Guru-guru hari ini kan 26 orang yang telah menolak vaksin di Perlis. Nampaknya rakyat makin sedar mengenai vaksin ini. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah kan. Okey saya mau cerita. Di Perlis 26 guru telah menolak vaksin. Kan? Di Perlis. Aku cerita balik pasal di Johor. Di Johor 779 orang guru menolak vaksin. Guru. Kan? Terbaik. Kan? Siapa tuan-tuan? Lima naik 1. Bermakna 1000 lebih kan? 1000 lebih sudah guru-guru yang menolak vaksin. Jadi saya ucapkan tahniah,
Saya ucapkan tahniah kepada guru-guru tuh yang telah menyokong vaksin tuh. Terbaik guru-guru. Di Borneo nih guru-guru kita belum sedar lagi. Guru-guru di Borneo belum sedar lagi mengenai vaksin. Perlis dan Johor terbaik. Saya ucapkan tahniah kepada guru-guru di Johor dan di Perlis nih. Saya ucapkan tahniah terbaik kepada kamu, guru yang terbaik karena menolak vaksin. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau, guru-guru, kesadaran vaksin ini. Perlu kita tolak di vaksin. Kenapa tuan-tuan? Balik-balik aku cakapkan. Ini aku bagi contoh lah. Anak saya tidak akan kasih sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak akan kasih sekolah anak saya. Biarlah mereka. Aku tunggulah tiba masanya kerajaan bertukar, baru saya akan rujuk pergi sekolah balik. Anak saya itu tingkatan 5 untuk pengetahuan kamu tuan-tuan. Tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1. Semua divaksin. Saya suruh jangan kau, aku tidak setuju tuh vaksin anak saya itu. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Kalau ada berlaku kepada anak saya itu divaksin meninggal dunia, aku mau rujuk siapa, tuan-tuan? Aku mau rujuk siapa kalau anak saya meninggal gara-gara vaksin? Kau mau pergi ke KM? Hah? Kau mau pergi Ismail Sabri? Tidak ada. Jadi ibarat telepon yang aku cakap, telepon ini 2 kan? Satu ada warranty, satu telepon tiada warranty. Kamu mau belikah telepon yang tiada warranty? Coba saya tanya kamu sekarang. Kan? Jadi vaksin ini, kalau ada kematian, contoh saya kasih vaksin anak saya tuh, meninggal dunia gara-gara vaksin. Siapa yang bertanggung jawab, tuan-tuan dan puan-puan? Kita yang susah, ibu bapa nih. Kitalah ibu bapa yang akan menghadapi masalah tuh. Kan? Itu sebab saya punya anak, saya tidak akan kasih sekolah. Insya Allah satu hari nanti kerajaan tumbang, insya Allah baru saya kasih sekolah dorang balik. Itu pendirian saya. Saya tidak akan kasih sekolah anak saya. Tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3 sampai tingkatan 2. Saya tidak akan kasih sekolah. Saya tidak mau ada masalah. Kita elak nih masalah sebenarnya. Begitu. Itu sebab aku cakap dengan rekan-rekanku. Anti vaksin nih bukan takut jarum. Kita bukan takut jarum nih, tuan-tuan. Nggak ada kita takut jarum nih. Kan? Cuma kita tidak mau divaksin. Begitu. Itu yang kita tolak tuh vaksin. Tadi ada aduan dengan saya mengenai ketidakpuasan rakyat. Dia beli barang, rakyat nih mau beli barang, enggak boleh. Dia masuk pergi masjid enggak boleh. Dia pergi Bataras, dia pergi standard, dia pergi supermarket, enggak boleh sudah rakyat nih beli barang. Bayangkan tuan-tuan, sehingga macam tu cara kerajaan sehingga rakyat mau beli barang, enggak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Enggak boleh rakyat beli barang. Contohlah kalau sudah semua nih ditutup. Macam manalah orang yang tidak terima vaksin. Padahal undang-undang COVID nih, dia ada akta nih COVID, kan? Akta 34, akta 342, di akta COVID, rakyat tidak boleh dipaksa menerima vaksin. Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kenapa kerajaan paksa? Memang kita nampak sekarang dia tidak paksa kan? Rakyat nampak kerajaan tidak paksa. Sebenarnya paksa. Kenapa? Mereka gunakan jabatan-jabatan kerajaan. Mereka gunakan Kementerian Pendidikan. Mereka gunakan jabatan-jabatan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Tadi pun ada mengadu dengan aku. Orang tu berurusan suap beranak dia pergi JPN, tidak boleh. Mau ada vaksin. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan. Coba kamu pikir sangat nih. Kan? Tidak boleh. Jadi kerajaan dia gunakan jabatan. Itu cara memaksa. Tapi kerajaan ini pandai. Dia guna jabatan. Begitu, Mbak. Itu cara mereka. Dia tidak akan. Kerajaan ini dia tidak akan. Sini kau.
tidak boleh kau mesti bervaksin. Kerajaan tidak akan buat macam tu. Tapi dia guna keperluan rakyat. Apa keperluan rakyat? Rakyat mau kerja, perlu divaksin kan? Itu kan pemaksaan. Rakyat mau solat, mau sembahyang, kan? Kalau tidak vaksin, rakyat tidak boleh sembahyang. Itu kan paksaan. Tapi diorang guna jabatan. Begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab saya mau, kalau boleh, buat DRU. Kita akan tumbangkan Perikatan Nasional. Tidak boleh. Dan kamu dengar tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Kes, okey kamu dengar. Kes hari ini 22.599, okey? Masa kes 6.000 lebih tu, 6.000 plus lah kan? Ada kan sekatan PKP kan? Kan PKP penuh kan? Itu baru 6K lebih. Sekarang ni 22 lebih kes. Bersiaplah kamu, kemungkinan minggu depan, minggu akan datang lagi atau bulan depan akan PKP penuh. Percayalah. Sebab kes ni memang menambah ni. Itulah saya bilang kan. Makin lagi rakyat divaksin, makin lagi rakyat bermatian. Itu sebab balik-balik aku cakap, apa sebenarnya pemikiran kerajaan ni? Apa sebenarnya yang diorang fikir ni tentang rakyat? Itu yang aku katakan, sepatutnya rakyat hidup. Kan sepatutnya rakyat hidup, bukan mati. Kerajaan harus ataupun kerajaan mesti berfikir macam mana rakyat hidup. Itu yang kerajaan mesti fikir. Cari perancangan macam mana rakyat hidup, bukan mati. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, aku ni sebenarnya hari-hari buat live kan, aku geram dengan kerajaan, cara mereka mengendalikan rakyat tidak betul. Cara kerajaan terus terang tidak betul. Memang tidak betul tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab aku akan buat live hari-hari. Kan? Bayangkan orang beli barang, rakyat beli barang, tidak boleh. Ada lagi rakyat yang mau masuki jabatan tu, sampai rakyat itu bergaduh dengan security, dengan penjaga kaunter. Sebab rakyat tidak boleh masuk kan, mau ada vaksin. Kan? Kau tengok kerajaan sekarang ni membuat rakyat bergaduh. Sampai rakyat bergaduh ni tuan-tuan dan puan-puan gara-gara vaksin ni. Kan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan kan. Alhamdulillah dapat juga aku buat live hari ini kan. Dapat juga aku buat bercerita dengan kamu kan, mengenai masalah-masalah rakyat kan, mengenai ketidakpuasan rakyat di sebenarnya, termasuk saya tidak puas hati kan, tidak puas hati kerana kerajaan sudah memaksa rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, gara-gara vaksin lah ni kita sengsara. Baru satu isu ni, dua isu lah, vaksin COVID, vaksin COVID. Sengsara kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan, sengsara. Jadi tuan-tuan mungkin aku cek isu rakyat ini, aduan rakyat kepada aku dah catat sini gitu. Okey tuan-tuan, mungkin setakat itu saja kenyataan saya hari ini. InsyaAllah kan saya panjang umur kan, tidak ada sekatan, kata orang tidak ada masalah kan. Kita akan jumpa lagi buat live insyaAllah. Kita akan teruskan suara-suara tu, mana-mana rakyat yang kata orang memerlukan suara mereka tu dikeluarkan, disuarakan. SMS saya di Facebook saya tu, di messenger saya tu, kamu ces SMS di messenger saya tu, nanti saya akan suarakan isu-isu yang kamu mau. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi panjang umur. Assalamualaikum, salam sejahtera,
Salam revolusi.